Wei Daching, habuk ni banyak sangat lah. Baju baru saya dah kotor kena habuk. Nanti saya belikan yang baru. Pak Cik Dacheng. Oh, Han Feng. Ada apa? Dah hujung tahun ni pasal bonus tu. Oh, ya. Dah siap dah. Tengoklah. Silap kira ke? Kenapa cuma 3,000 RMJ? Tak silap, memang 3,000 RM. 3 tahun untung bersih 300,000 RM. Dulu cakap nak bahagi 2, tapi dapat 3,000 RMJ? Alah, 3,000 RM tu dah banyak lah. Cukup beli berkotak-kotak mi segera. Han Feng ni pakar teknikal kedai. Anak kawan baik bos. Takkanlah dia nak aniaya Han Feng. Mesti ada bonus besar lain secara senyap-senyap ni. Han Feng, saya cakap terus terang lah. Sekarang ni semua rumah pakai kunci jab jari. Kemahiran lama awat ni, yang asyik bergelut dengan besi-besi tu, tak guna sangat pun. Satu program dalam komputer lagi berguna. Awak masih muda. Ambil duit ni, pergi cari pengalaman kad luar. Jangan buang masa kad tempat kecil macam ni. Betul tu. Orang muda kena ada cita-cita. Asyik terperuk kat kedai kunci ni. Apakah halnya? Janganlah cakap benda-benda kosong ni. Dulu janji kala untung, bahagi 2. Sekarang bagi 3,000 RM je nak lepas tangan saya? Siap cakap manis-manis lagi. Tak cukup ke? Kau ingat ke? Sebab kau dah 3 tahun. Dari beberapa kunci keselamatan tinggi untuk band. Kau dah jadi hero kedua ini? Lebih separuh daripada semua kunci mekanikal canggih. Yang paling susah nak repair kad bandar ni. Semuanya aku yang baiki, satu persatu. Dengan tangan aku sendiri. Kalau tak ada kemahiran unik aku ni. Taki-taki besar tu. Takkan pandang kedai kita ni tahu. Dah buat banyak kerja besar macam ni? Bagi 3,000 ringgit je nak lepas tangan? Bos ni kedekut sangatlah. Memang luatlah. Itu semua sebab pelanggan tu. Bagi muka kad aku, Wei Dacheng. Zaman sekarang ni, nuka lebih penting daripada kemahiran. Marketing lebih penting daripada teknologi. Kedengan dawai buruk ke tu. Dia kial-kial repair setengah hari. Takkan sama dengan aku belanja mengurus hartanah minum-minum. Jangan cakap aku tak tunjuk jalan kad kau. Ini store baru kunci cap jari Zhendun. Esok pagi, ke bawah Horeng, pergi daerah Tutare, kat kawasan perumahan lama yang baru dapat kunci tu. Kedua pintu rumah satu persatu. Premod, jual satu, aku bagi ke 50 ringgit. Kissing dia. Guna logam murah, sekali ketuk dah pecah. Teras kunci kad dalam pon plastik je. Kau peduli apa ada kad dalam? Ada screen kad luar boleh menyala. Rekod tiap jari boleh bunyi. Pelanggan dah sanggup bayar 2,000 ringgit. Ini namanya untung kasar tinggi. Benda ni langsung tak halis curi. Pencuri guna magnet kuat letak sikit je. Pintu terus terbuka. Barang kualiti rendah macam ni. Kalau pasang kad kawasan perumahan lama. Kalau kena curi, jadi kes besar. Saya takkan jual barang rosak macam ni. Kena jual kita nak? Tak nak jual? Ini prinsip saya. Prince tu. Gaji 800 sebulan nak cakap pasal Prince tu? Biar aku beritahu kau. Tahun depan kedai ni akan tukar sepenuhnya. Semua jual barang macam ni. Kalau kita boleh buat. Sekarang juga ke belah. Dacheng, jangan gaduh dengan dia. Dia nak pergi, biar dia pergi. Ramai lagi orang berebut nak kerja. Baik. Duit ni saya ambil. Macam ni lah betul. Kena berfikiran terbuka. Wei Dacheng. 1,5 juta tu, anggap saya bagi anjing makan. Masalah ni kau selesaikan sendiri. Berhenti. Han Feng. Kau fikir betul-betul. Kalau kau keluar dari pintu ni, tanpa nama aku, kena buka gerai buat kunci pun. Tak payah nak berlaga. Tinggalkan sekikim ini buatan Jerman tu. Itu aset kedai. Ambillah. Aku nak tengoklah. Dengan dawai buruk kau tu, boleh cari makin kita. Lauhan, boleh cepat sikit tak? Pelanggan nak pasang pintu pukul 8. Kau melenggang kad sini. Lambat 1 jam. Aku potong 5 kilo. Bos Wei, pintu ni tak stabil. Saya cuba angkat lagi sekali. Hehe, kalau dulu aku tak kesiankan kau. Hehe, kalau dulu aku tak kesiankan kau.
Siapa nak ambil kerja kat sini? Kangkat pintu pun tak stabil. Han Feng belum buat surat berhenti kerja ke. Tak sabar nak balik kerja ke. Ayah, Jangan cakap apa-apa, Xiao Feng. Cepat masuk tidur. Jangan campur urusan orang dewasa. Wei Dacheng tu bergurau je dengan saya. Kita ni kawan baik, kan? Han Feng, kau nak tunjuk something apa ni? 300 semalam tu. Tanggap je aku bagi kau. gaji ayah saya 3 tahun ni. Kau tak pernah bayar 1 sen pun. Barang ni saya takkan angkat. Kemahiran lama keluarga Han ni. Wei Dacheng, kau tak layak. Kau berani bawa dia berambus. Keluar dari lot limit. Aku nak tengoklah. Kurang boleh jari makin ketat kat kawasan lama tu. RM2,300, simpan 5 tahun. Asalnya nak tunggu kamu kahwin. Tapi sekarang kamu ambil dulu. Kemahiran keluarga Hani. Tak boleh musnah macam tu je sebab Wei Dacheng. Ayah, itu duit simpanan ayah. Duit tu mati. Orang yang hidup. Dulu ayah tak ada modal. Sebab tu ayah terpaksa tunduk. Depan Wei Dacheng seumur hidup. Ini hantaran mak dulu. Sik Feng dah gaduh barang kemas kat kedai emas. Orang tak boleh tak ada tempat bertapat. Han Feng, dalam ni ada 1,200. Gaji bulan terakhir aku baru dapat. Wei Dacheng dah bagi arahan ke Persatuan Perniagaan. Semua kedai kunci dan pembekal alat ganti di bandar ni. Tak ada siapa boleh ambil kamu kerja. Dia juga cakap tak ada siapa boleh bekalkan barang kat kamu. Dia nak biar kamu mati kebuluran. Dengan duit ni dah cukup. Aku pasti akan berjaya. Tuan rumah, tempat ni saya sewa. Anak muda, dulu tempat ni jual surat khabar. Kamu nak buat apa? Jual ubi keledek ke? Baiki kunci, buat kunci pendua. Ini sewa 6 bulan. Terus tanda tangan kontrak jelah. Kedai kunci kat seberang jalan, 500 meter je. Ada kedai kunci yang betul. Kedai orang besar, lah. Ada skrin pintar. Kau dalam sangkar besi ni. Siapa nak nampak kau? Orang yang ada kemahiran. Walaupun di jalan mati, pelanggan tetap akan cari sampai jumpa. Lepas bayar sewa, tinggal lagi 3,000. Cukup untuk pergi pasar barang terpakai. Beli mesin pengisar dan beberapa kiki besi. Han Feng, Weibo tengah tengok tu. Han Feng, pondok ni cantik, kan? Sejuk masa sejuk, panas masa panas. Ayah aku cakap, kalau kau tak boleh teruskan, cakap je. Wei Dacheng. Boleh putuskan semua rantaian bekalan. Tapi dia terlepas pandang satu perkara. Tukang kunci sejati. Selagi ada seutas dawai besi di tangan, semua pintu di dunia di hadapannya hanyalah beberapa set. Gabungan maklum balas fizikal. Han Feng, ada orang datang. Sifu, tolong. Barang ada dalam kereta. Dalam bonet. Kabinet mekanikal Berlin buatan Jerman. Gear dalam dah tersekat. Kunci tak boleh pusing. Pit nombor pun dah terkunci. Dalam tu ada 3 kontrak segera. Mesti dihantar ke bandar sebelum pukul 8 malam. Kalau tak dapat hantar, separuh tahun kedua ni, saya tak ada benda nak makanlah. Dah cari tempat lain ke? Dah. Dacheng Loki Izmit. Wei Dacheng sendiri yang datang tengok. Dia kata kabinet mekanikal macam ni, program dia dah mati. Selain guna gerudi industri tebuk kat tepi, tak ada cari lain selain pecahkan paksa. Charge tebuk lubang 2,000. Nak tukar kabinet baru lagi 4,000. Yang penting, tebuk lubang makan masa 2 jam. Saya tak boleh tunggu lama-lama ni. Apa yang Wei Dacheng cakap tu betul. Brok anti gelincir dalam dah jatuh. Ini kunci mati fizikal. Kalau macam tu, tak ada harapan lah? Dia tak ada cara, tak bermakna saya pun tak ada cara. Ini stetoskop. Resonansi logam. Kunci mekanikal tiada rahsia. Hanya frekuensi. Ini bahagian dalam badan kunci. Titik sokongan fizikal gear transmisi, kumpulan ketiga. Frekuensi tak betul.
Ini sedang menguji jurang gigitan Ki Er. Si Fuhan, boleh ke tak ni? Dah pukul 7.10 dah. Kunci mekanikal rosak. Tak lebih daripada keseimbangan struktur fizikal yang terganggu. Titik kesilapan sepatutnya ada di sekitar sini. Awak buat apa ni? Bagi gear tu daya awal. Dah jumpa jim gear kedua. Patah sebab pengoksidaan. Serpihan tersekat dalam trek aci utama. Si Fuhan. Diam. Dah buka. Betul-betul dah buka. Si Fuhan, tangan awak memang hebat. Serpihan dah dikeluarkan. Tapi kunci ni tak boleh diputar kuat lagi lepas ni. Jim dalam tu kena tukar baru bila ada masa. Dengan kontrak ni, modal saya beberapa bulan ni dah selamat. Dah selamat. Dacheng Loki Ismit minta 2,000. Kemahiran awak memang berbaloh harga tu. RM10. Apa awak cakap? Upah kerja RM10. Saya tak tukar alat ganti. Cuma riset je. Bidang ni ada peraturan. Dacheng Loki Esmit minta 2,000 tu merempah. Saya ambil RM10 tu untuk cari makan. Si Fuhan, awak ni jujur sangatlah. RM10? Zaman sekarang RM10 boleh buat? Fizik ada hukum keabadian. Kemahiran pun kena ada keabadian. Kalau awak rasa tak sedap hati, nanti kalau ada jiran kunci rosak, suruh diorang datang Jing XNG, boleh? Boleh? Si Fuhan, tak payah cakap banyaklah. Saya, Lau Jeng. Saya kenal beberapa orang di pasar bahan binaan. Papan tanda awak ni, saya tolong kangkat. Jing XNG. Han Feng, kita sekarang ni sewa minggu depan pun. Belum cukup lagi. Awak cuma ambil RM10. RM10 tu. Untuk beli mulut orang macam Lau Jeng ni, Wei Dacheng dah potong saluran bekalan saya. Tapi di kawasan bandar lama, mulut lebih cepat dari saluran. Si Fuhan, tolong buatkan 2 kunci ni. Yang ada alur anti pencuri tu. Ini teras kunci grade C dengan 2 baris daun. Kena guna acuan berlian sas. Boleh tak tunggu 5 minit? Pelikah? 50 aksesori universal. Semalam ada je kat sini. Nampaknya Wei bodah ambil semalam. Si Fuhan, kenapa? Tak ada acuan. Datanglah petang nanti. Lau San, bagi saya 2 kotak acuan daun grade C. Dan 1 set pen spring grade Super B. Sik Han, jangan susahkan saya. Maksudnya? Hey, Wei Dacheng. Semalam, Naib Presiden Persatuan Tukang Kunci, sendiri telefon. Kata Jing XNG awak ni operasi haram. Tak daftar dengan persatuan. Siapa yang bekalkan barang kad kau? Dia lawan semua persatuan perniagaan. Saya ni peniaga yang bayar cukai sah, tahu. Wei Dacheng tu cuma pemilik kedai. Bila masa pula dia jadi penguat kuasa persatuan? Sik Han, kau muda lagi. Dacheng Loki Esmate. Tahun ni dapat ejen tunggal kunci untuk seluruh negeri. 80% barang kad bandar ni. Semua kena lalu dia. Kalau saya jual 1 kunci kosong kad kau, Wei Dacheng, esok, boleh suruh kilang putuskan hak ejen tunggal saya. 1 keluarga saya nak makan, tahu? Tak ada barang, tak ada barang. Tak jual, tak jual, tak jual. Jangan datang lagi. Nampaknya, Wei Dacheng nak saya hilang terus. Dari bandar ni. Han Feng, tadi Wei datang lagi. Dia bawa seorang. Kata dia pengawas persatuan perniagaan. Nak periksa saluran bekalan kita. Kalau tak dapat tunjuk invoice rasmi, untuk buktikan sumber alat ganti, mereka nak laporkan kita. Guna alat ganti tak tentu asal. Dan suruh tuan rumah ambil balik gerai ni. Wei Dacheng rasa kalau dia kawal alat ganti, dia boleh kawal kunci. Tapi kalau tak ada alat ganti, kita tak boleh ambil kerja. Lah, tadi Lau Jeng telefon. Ada kawan saya punya pejabat. Nak upgrade sistem kunci dia. Ini projek besar. Kita boleh handle ke?
Boleh. Walaupun Wei Dacheng ni ejen kunci seluruh negeri, tapi 10 tahun lepas, dia cuma tukang kunci biasa, seorang perantis di sisi Sifu Zhen. Su King, tutup kedai sehari. Kalau Wei Bo datang lagi, cakap saya pergi bandar negeri cari bantuan. Awak nak pergi mana? Tempat buangan barang lusuh di pinggir bandar. Cari orang yang paling ditakuti Wei Dacheng. Sifu Zhen. Saya tak beli besi. Saya pun tak beli bilah pisau. Saya datang nak pulangkan barang. Anak Han. Anak Lau Han. Han Feng. Ayah kau tu tak guna. Dulu kena takut dengan orang macam Wei Dacheng. Sampai kecut perut. Lari masuk kilang angkat bata. Kenapa kau bawa balik benda ni? Dekat kawasan Sei Dacheng. Benda ni macam tiket ke neraka. Wei Dacheng dah sekat semua bekalan di bandar. Dia ingat kunci. Cuma alat ganti dari beberapa kilang 7. Saya nak minta Sifu beritahu saya. Apa sebenarnya kunci itu? Kebolehan Wei Dacheng tu. Semua itu dia juri dari saya. Cuma kulit-kulitnya saja. Kalau nak masuk pintu ni, kena tengok hujung jari kau ada mata ketak. Wei Dacheng ambil masa 3 hari. Masih tak faham struktur dalamnya. Dia hampir nak potong paksa. Jangan buka, jangan cungkil. Dalam sejam, beritahu saya, ada berapa set plate penghalang di dalamnya. Nampaknya, nak pikat Sifu Zhen. Bukan senang ni. Kunci eksperimen macam ni. Struktur dalaman dia yang paling rumit. Ini set pen pertama. Pen kepala rata pertama. Spring berkarat, jadi 2 mm. Ini reka bentuk anti gelombang. Set pen anti kecurian bentuk pertama kedua. Dengan alo tambahan. Set ketiga dan keempat. Beres. Set bilah berbentuk aneh kelima. Bukan struktur spring. Bergantung pada grafiti untuk jatuh. Wei Dacheng dulu tersekat kat sini. Dia ingat ada serpihan besi dalam tu. Tarik kuat-kuat. Akhirnya, rod penyambung dalam tu putus. Ini bukan serpihan besi. Ini rintangan tarikan magnet. Antara set ke-8 dan ke-9. Tiada pen. Ada sebatang rod besi dalam. Magnet kuat. Untuk kaca medan magnet probe logam tu. Mekanisme pengunci. Set 10 dengan 11 dah settle. Set 14 dah sampai ke dasar kunci ni. 14 set matriks anti kecurian berketepatan tinggi. Apa maksud dia ni? Set 7. Spring penahan dalam pen kunci tu. Dah kena ubah bentuk sikit. Kelitihan bahan. Daya tolakan balik naik 0.5 Newton. Pelan ni dah 10 tahun lama. Kunci ni hidup. Dia pun boleh tua. Setiap geseran logam tu, dari segi mekanik, ada tindak balas yang unik. Wei Dacheng tak faham mekanik. Dia cuma pandai main helah je. Dia tak layak sentuh kunci Sifu. Wei Dacheng memaksa anda ke jalan buntu. Semua stok kad bandar ni dia dah potong. Sekarang kad tangan kau. Satu kunci kosong pun tak ada. Sebab tu aku datang cari Sifu. Wei, lau mako. Aku Lau Zhen. Aku kad sini. Orang yang berketurunan Wei itu telah menghalang jalan. Sekarang aku nak kau buka. Buka satu laluan zas. Betul, betul. Tak kira Wei Dacheng kad sana. Dah buat apa-apa beraturan. Mulai hari ini, bilah kas dari selatan sana. Deras kunci grade Super B. Dan semua papan induk sensor import. Akan dihandar kepada seorang saja. Nami dia Han Feng. Jing XG di daerah Lame.
Ini kunci store di belakang saya. Dalam tu ada barang yang saya simpan selama 10 tahun ni. Bahan-bahan terbaik. Barang susah nak dapat kat pasaran. Ambil dan guna. Duitnya, saya bayar balik lepas 6 bulan, ikut harga pasaran, Sifu. Tunggulah kedai kau tu boleh bertahan 6 bulan dulu. Dah ambil barang saya. Jangan sampai saya nampak lagi. Barang tiruan saya dacing tu. Tergantung kat pintu-pintu daerah lami. Dah dapat dah tembaga bayo keras ni. Wei Dacheng, kalau kau tak adil. Jangan salahkan aku kalau aku tak berhati perut. Tak boleh masuk? Mana boleh tak boleh masuk? Encik Wang, tak ada cara lain. Kila tadi, terus sambar transformer taman. Denyutan magnet kuat, menyebabkan kunci chip Logitech terkunci mati. Sekarang pintu ni dalam pertahanan diri. Melainkan kita guna pemotong plasma. Untuk potong pintu ni, Dewa pun tak boleh buat apa-apa. Potong. Pintu ni harga 500,000. Yang penting, dalam ni, ada 30 juta barang segar dan ubat sas. Dalam setengah jam, kalau unit penyejuk tak hidup balik, saya kena terjun bangunan lah. Potong pintu pun makan masa 3 jam. Lepas tu kena tunggu peralatan sampai lagi. Pengurus Wei bercakap, ini bencana alam. Ikut kontrak, kita tak bertanggungjawab. Pembukaan paksa yang tak dapat dielakkan macam ni. Korang. Pengurus Wang, biar saya cuba. Han Feng, Lau Jeng yang kenalkan kau. Dia cakap kau boleh buki kabinet mekanikal Berlin. Tan berusak. Tapi ini kunci jab jari, nuka, dan kunci fizikal berganda. Sekarang kena sambar petai kula. Han Feng, yang dari Jing XG2. Han Feng, kebaliklah baiki kunci rumah biasa kau tu. Ini lidar logik mikro arus. Bukan sit kemahiran lamu kau tu boleh selesaikan. Sisa induksi belum hilang. Bukan saja litar yang terkunci. Pintu utama. Pen kunci elektromagnet fizikal di bawah rel. Mengembang sebab panas. Rintangan sekarang bukan 30 kg. Tapi 300 kg. Cakap memang sedaplah. HMPH, analisis semua orang boleh buat. Kau boleh buka ke? Bos Wang, saya buka pintu ni. Awak hentikan kerugian, ikut peraturan. Kerja ni saya tak ambil bayaran. Tapi saya nak hak penyelenggaraan semua peralatan. Di seluruh kawasan ni. Asalkan awak boleh buka pintu tu. Dan air kont berfungsi semula. Kontrak ni saya terus tanda tangan. Itu kotak berisai anti-elektrik. Itu perisai denyutan elektromagnetik. Awak nak buat apa ni? Itu papan induk utama pengeluar. Kalau awak cucuk macam ni, litar akan terbakar lagi. Sekarang papan induk dah rosak. Saya sedang mencari titik pelepasan tekanan fizikalnya. Kunci elektronik cuma luaran. Rod penolak yang mengawal penarikan balik di dalamnya adalah tulen fizikal. Gelombang gangguan yang ditinggalkan oleh denyutan elektromagnetik masih berkeliaran dalam litar. Papan induk dah selesai cas kapasitor. Mula-mula, cari lubang pernafasan fizikal kecemasan pintu utama. Baru cakap. Awak gila ke? Awak paksa litar pintas motor. Awak akan bakar seluruh rangkaian bekalan elektrik di taman ni. Rangkaian bekalan elektrik dah terputus tadi. Sekarang saya gunakan sisa elektrik papan induk untuk beri daya tolakan terbalik seketika pada rod penolak. Rod penolak yang mengembang di dalam. Kenapa masih tak longgar? Bos Wang, tolonglah sikit. Macam mana saya nak buat? Guna forklift, tahan tali tengah pintu besar tu. Angkat ke atas 3 mm. 3 mm? Macam mana forklift nak kawal? Tepat sangat ni. Saya suruh berhenti, awak berhenti. Naik. Berhenti. Ni tak mungkin. Dah buka. Cepat masuk kilang. Aktifkan palang kejemasan. Pelepasan tekanan fizikal. Macam mana awak boleh kira tepat? Pekali pengembangan tu? Asah kikir lagi beberapa tahun. Nanti awak tahulah. Sifu Han, tak. Bos Han.
Orang-orang dacing loke Esmit tu, selain tukar kunci, apapun tak tahu buat. Kalau bukan sebab awat hari ni, gudang rantaian sejuk saya ni kena tukar nama. Jadi bilik hitar semula barang buangan. Balik beritahu saya dacing. Lepas ni penyelenggarawan tempat saya ni, tak ada kena mengena dengan dacing loke Esmit lagi. Adik Han, saya memang tahu awat boleh buat. Lau Jeng, kawan awat ni saya dah kenal. Bos Han, 16 pusat transit di seluruh bandar. 600 pintu kawalan pusat grade industri. Penyelenggarawan tahunan lepas ni semua awat punya. Jing XNG punya. Kontrak tu esok hantar ke kedai saya. Saya seorang J. Tapi anak murid yang saya latih. Kemahiran buka kunci saya takkan jauh beza dengan orang lain. Hahaha, itu yang saya nak dengar. Sesetengah pintu hanya boleh dibuka dengan hujung jari. Kontrak penyelenggaraan yang Wei Dacheng idam-idamkan. Sekarang dah dalam tangan saya. Dan ini baru permulaan. 200 kunci pindah Jinaufo. Sistem keselamatan seluruh rumah. Apa ada hal kalau Han Feng dah rampas gudang rantaian sejuk lawang tu? Apa ada hal? Projek bangunan baru berskala besar macam ni. Bengkel kecil yang tak terkelayakan. Memang takkan dapat sentuh pun. Ayah, kalau dapat projek ni, untung mesti banyak ni. Lebih dari itu. Tapi kerja ni, saya serahkan pada kamu. Pembelian, pemasangan, semua kamu duruskan. Kamu selalu kata saya terlalu tegas, kan? Kali ni, saya bagi kamu peluang. Pembelian pun saya urus? Ya, kamu urus. Asalkan lulus pemeriksaan. Duit selebihnya tu duit poket kamu. Budak ni asyik buang masa je. Baik suruh dia masuk kilang. Dapat pengalaman. Dan juga lebih fokus. Teras kunci grade si macam ni. Berapa harga kilang? Yang ori 180 RM. Yang tiruan kita ni cuma 30 RM. Rupa sama sebiji. Modul pengecaman cap jari pun dah sedia ada. Cuma tak tahan statik. Dan tak buat ujian tekanan suhu tinggi. Struktur dalaman dia, buat dari alloy zinc. Tak pakai keluli tahan karat. Haha, 3 bulan pertama pakai, confirm tak ada masalah. Masa pemilik Renault tak kacau bahagian dalam. Bila dah betul-betul pindah masuk, tempoh jaminan pun dah nak habis. Dari 180 jadi 31 set. Jimat 150. 200 set dah 30,000. Campur lagi bahan tambahan masa pasang, sensor. Projek ni boleh untung 60,000. Barang ni saya nak. Tapi ada satu syarat. Pembungkusan kena nampak mewah sikit. Baik, Encik Ray, jangan risau. Bencelebo. Skru ni macam tak boleh ketat. Badan kunci goyang sikit. Goyang? Sumbat je kertas buangan sebagai pelapik. Pakar kilang cakap. Ini dipanggil pemasangan fleksibel. Anti gegaran. Cepat buat kerja. Dah siap boleh ambil duit. 200 set kunci berkualiti rendah. Macam 200 biji periuk api tersembunyi. Tertanam rapat-rapat. Di pintu-pintu komuniti mewah ni. Wei Dacheng dapat projek. Jin Maofu. Itu kan rumah paling mahal kat tempat kita ni. Tempat tu lembab. Dekat dengan tasik buatan. Kelembapan tinggi. Kala Wei Dacheng. Masih guna cara lama Dacheng loke Esmit tu. Cara kerja yang utamakan kos. Tak sampai setengah bulan. Chip-chip dalam tu akan lembab dan berkarat. Wei Dacheng dah 20 tahun dalam bidang ni. Takkanlah dia tak ada common sense langsung, kan? Wei Dacheng tahu. Tapi Wei Bo tak tahu. Kali ni dia tak boleh nak selesaikan. Hujan lebat turun pada malam ke-7 seperti yang dijangka. Kelembapan udara di Jin Maofu melonjak naik ke 90%. Siapa tu? Kunci-kunci murah yang Leibo beli tu. Sebab papan utama tak ada perlindungan 3 kali ganda. Dalam kelembapan yang sangat tinggi. Pintu-pintu tu. Litar pintas besar-besaran berlaku. Buka pintu. Anak saya demam. Ambulans dah ada kat bawah. Pintu tak boleh buka. Pintu saya ni menari sendiri. Wei Dacheng dikejutkan oleh panggilan telefon dari pengurus hartanah. Pada pukul 3 pagi. Wei Dacheng, datang sini sekarang. 200 pemilik unit di Jin Maofu dah kepung bilik kawalan. Separuh daripada kunci dah rosak. Ini adalah insiden keselamatan yang serius. Mana anak kau, Wei Bo? Dia pergi mana? Apa masalah dengan barang-barang tu? Ayah, saya cuma nak jimatkan duit untuk kedai kita. Kau tahu tak betapa besar masalah yang kau dah timbulkan? Barang macam ni pun kau berani pasang dekat Jinovo? Wei Bo,
Kau ni nak musnahkan aku ke? Dacheng Loki Smith tipu orang dengan barang tiruan. Beli rumah mahal-mahal pun tak selamat nyawa. Wei Dacheng tak boleh selamatkan. Wei Dacheng, kontrak kata teras kunci grade C. Tapi kau pasang barang tiruan alojin. Henship Chen, dengar dulu penjelasan saya. Nak jelaskan apa? 200 set kunci semua rosak. Ini baru bermulaan. Sebab kau langgar perjanjian. Semua kontrak keselamatan fasa 2 dan 3 Jinauho. Semua dibatalkan. Bukan itu saja. Memikut klausa pempasan kontrak. Disebabkan aksesori kau yang tak berkualiti. Menyebabkan penghuni tak boleh buka pintu. Semua kos penyelamatan yang timbul. Kos tukar pintu, kos ganti rugi emosi. Kau kena bayar 3 kali ganda. 3 kali ganda. 1.2 juta. Ini belum kira gaji pekerja lagi. Dan lagi, pembekal alat ganti yang sedang dalam perjalanan tu. Ayah, lari. Semua penghuni nak pecahkan kedai dah. Lari. Weibo. Aku Wei Dacheng. Dah 20 tahun dalam bidang ni. Nuk ini aku jaga sampai hari ini. Kerana disyaki menjual peralatan yang tidak berkualiti, keahlian Dewan Perniagaan dibatalkan serta-merta. Lesen ejen industri ditarik balik. Abang Dacheng, bayaran stok tu, kena selesaikan hari ini. Kedai kecil ni modal sikit deh. Tak berani bagi hutang dah. Buzley, maaf ya. Ini arahan dari Persatuan Perniagaan. Lepas ni, kita tak payah berurusan lagi. Dah tak ada credibility. Dah tak ada saluran. Dah tak ada sijil. Dacheng Loki Smith aku ni memang dah habis ke? Surat tuntutan pampasan Jin Ma Fu tu. Patutnya hantar kad ayah kau. Bukan surat pampasan. Saya dah pinjam duit. Mereka tunggu kad bawah rumah saya. Abang Han Feng. Sekarang abang dah dapat kontrak penyelenggaraan gudang sejok Bekutu. Lawang, mesti dah bagi abang banyak duit pendahuluan. Kan? Tolonglah saya. 300,000 ni, ini hutang Wei Dacheng. Yang tak dapat dikutip. Selain dari pampasan Jin Ma Fu. Kalau tak bayar, mereka takkan lepaskan saya. Semua ni pemiutang yang ditipu Wei Bo beli barang palsu. Sekarang dah tak ada tempat nak minta tolong. Han Feng, dulu saya memang buta. Saya ingat kunci tu duit. Tapi sebenarnya kunci tu nyawa. Saya tak minta awak tolong saya. Wei Bo baru 25 tahun. Orang-orang tu takkan lepaskan dia. Merendangkan awak. Boleh selesaikan masalah gudang sejut beku yang buntu tu. Awak mesti ada cara. Cara memang ada, tapi aku takkan bagi duit nak tolong kau bayar hutang. Aku pun takkan jual nama Jing Xnji. Nak tutup lubang kau tu. Jadi kau. 200 set kunci yang jadi pasal insiden Jin Ma Fu tu. Dah hancurkan nasib ribuan keluarga kat kawasan lama. Pada nama Dacheng tu. Duit kau memang tak ada. Tapi tangan kau masih ada. Jing Xnji baru dapat kerja. Projek pemeriksaan percuma 3 tahun kat kawasan lama. Semua yang duduk sana pekerja lama yang dah pencen. Kunci rumah diorang dah 20 tahun tak pernah tukar. Semua tu dah penuh risiko keselamatan. Kerja macam ni satu job cuma dapat RM5 je. Kerja pemeriksaan teknikal selama 3 tahun. Setiap hari dari pukul 6 pagi sampai 9 malam. Kena jaga satu kawasan penuh. 460 unit kunci kena kukuhkan dan buang karat. Gaji 1 sen pun tak ada. Sik Feng, kau ni buat apa? Surat jaminan ni. Aku akan tunjuk kad semua orang yang kau berhutang tu. Aku akan cakap kad diorang. Hutang insiden Jin Ma Fu tu, Jing Xnji yang jamin. Tapi duit nak bayar balik tu. Datang dari Pulau Wei Bo selama 3 tahun ni. Tenaga kerja Wei Bo untuk 3 tahun akan datang. Wei Bo. Dulu kau cakap kerja teknikal ni kerja kasar je. Sekarang kau cubalah. Boleh ke kerja kasar ni selamatkan nyawa kau? Baik, aku tanda tangan. 3 tahun dulu aku gelar Han Feng bodoh. Rupanya yang salah selama ni aku sendiri. Apa guna pandai berniaga? Kalau tak dekik Han Feng tu. Han Feng, kebetul. Kemahiran ni untuk jaga keselamatan. Bukan untuk tipu duit. Hidup aku sia-sia je. Tak payah berterima kasih kat aku. Kerja 3 tahun ni. Kalau dia rosakkan satu kunci pun.
Kau kena ganti rugi untuk dia. Nama baik keluarga Han. Tak terima air mata murah. Bawa dia pergi. Hutang ni bukan bayar dengan duit. Tapi kena guna. Tangan ni, kikis kapalan tu satu per satu. .0.002 dah terlebih, Han Feng. Kena asah semula. Set bilah ni. Untuk pintu kecemasan gudang sejuk. Kalau ralat lebih 0.001, dia akan tersekat dalam suhu rendah. Benda yang kau asah tu boleh membunuh. Si Fohan, mata saya dah kabur. Tangan pun tak stabil. Tangan tak stabil sebab hati kau belum tenang. Tangan tak stabil sebab hati kau belum tenang. 3 tahun lepas. Kau cakap kemahiran tak bernilai. Cakap kunci ni cuma papan tanda untuk buat duit. Kau tengok sendiri. Calar ni. Bila berputar laju. Boleh jadi punca seluruh unit rosak. Wei Dacheng, kedai awak dah lingkup. Sebab awak anggap kunci tu macam kertas. Boleh buat main-main je. Tapi hukum fizik takkan tipu awak. Kepercayaan orang-orang di kawasan bandar lama yang awak dah musnahkan. Kena dari serpihan-serpihan ni. Sikit demi sikit awak kikis balik. Han Feng. Kelulusan dah keluar. Industri ini dah lama huru-hara. Hasilnya ada juga beraturan. Si Fu Zhen, kilang-kilang besar tu nak dengar ke? Lau Zheng, Lau Wang, dan 16 taman logistik besar tu. Semua dah tanda tangan perjanjian penyelenggaraan dan perlindungan. Semua dah tanda tangan perjanjian penyelenggaraan dan perlindungan. Lepas ni, mana-mana barang yang tak lepas. Ujian buta Jing X G awak. Takkan boleh bergerak seinci pun dalam bandar ni. Tangan kena mantap, mata kena fokus. Fokus pada titik tekanan. Lin Radji, awak ingat ni cuma kikis besi ke? Awak kikis keangkuhan diri awak sendiri. Ini kunci ke-30 yang dia baiki hari ni. Pemiliknya rumah anak yatim. Dia tak ambil bayaran. Ini baru permulaan. Han Feng, 3 tahun lepas. Masa awak keluar dari kedai Dacheng Loki Smith. Awak terfikir tak hari ni akan tiba? Tak terfikir. Masa tu saya cuma tahu. 3 not duit dalam tangan tu palsu. Tapi kikir dalam tangan ni betul. 0.001 layak. Sik Feng, kali dulu saya dengar cakap awak. Tak jual barang tiruan tu. Kedai ni takkan tutup, kan? Wei Dacheng kalau macam tu. Awak sekarang. Patutnya duduk kat tempat si Fu Zhen. Bukan duduk kat bangku saya ni. Han Feng, projek seterusnya. Betul kena bagi Weibo yang uruskan? Penyelenggaraan keseluruhan daerah utara. Kena bagi dia buat. Ada kunci yang rosak. Kena baiki dengan duit. Ada hati yang dah bengkok. Kena asah dengan nyawa. Kalau dia curi tulan lagi macam mana? Dia takkan berani. Dia dah faham sekarang. Kat bandar ni. Akibat langgar peraturan lagi teruk dari bayar hutang. Han Feng, awak ingat tak? Masa Lau Zheng bagi awak 10 RM tu. Awak cakap apa? Saya cakap itu duit makan. Habis tu, kontrak penyelenggaraan dan piawaian sekarang ni, itu duit untuk selamatkan nyawa. Han Feng, ujian prototipe esok. Awak yakin ke? Ada maklum balas fizikal. Tak pernah menipu. Kalau macam tu, balik makan. Balik makan. Balik makan.